Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Tuan Pengurusi, Barisan Ahli Jawatan Kuasa Surau, sahabat saya Cik Zul, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati lagi dikasihi sekalian. Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah SWT atas segala nikmat yang Allah Ta'ala telah berikan pada kita selama ini. Lebih-lebih lagi nikmat kesihatan kita, dan nikmat Allah Ta'ala beri kita ni banyak masa lapang, ya. Maka dengan kedua-dua nikmat tersebut, iaitu nikmat sihat, nikmat dan banyak masa, dan maka dapat kita menambahkan lagi dan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah, kita sambung pengajian kitab kita ni, muka surat 136, ya. InsyaAllah, pada tajuk seorang hamba akan dikebumikan di dalam tanah yang merupakan tempat kejadiannya, ya. Dalam Al-Quran jelas Allah memberitahu kita bahawa kejadian manusia ini adalah dari tanah, ya. Minha khalaqnakum, dan dari tanah kami jadikan kamu, dan kepada tanahlah kamu akan dikembalikan, dan kami akan bangkitkan semula kamu pun daripada tanah nanti, ya. Itu asal kejadian kita manusia, yang berbeza dengan malaikat yang diciptakan Allah daripada nur, dan iblis dan syaitan dan diciptakan Allah daripada api. Dan jadi itu dan sumber dan penciptaan dan makhluk Allah yang berbeza-beza, ya. Baik. Diriwayatkan daripada Abu Isa At-Tirmizi daripada Masar bin Al-Akamish, dia mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qadallahu li'abdin ayyamuta bi ardin ja'ala lahu ilaiha hajatan." Apa maksud dia? Nabi kata, apabila Allah telah menetapkan tempat seseorang hamba itu meninggal dunia, dan maka Allah akan menjadikan hamba itu datang ke tempat tersebut kerana ada sesuatu hajat, ya. Tuhan apabila nak mematikan kita, dan Tuhan akan panggil kita untuk pergi ke satu tempat, kan? Dah contohlah ditakdirkan Allah kita ni mati kita kan di Negeri Sembilan, walaupun asalnya dari Terengganu, kan? Jadi bila saat dia nak mati tu, walaupun jauh mana dia tu sekarang ni berada dari tempat yang telah ditetapkan Allah berlakunya kematian, dia akan pergi ke tempat tersebut, kan? Contohlah, kan, saya dari Terengganu, kan, saya tak tahu, kan, di manakah saya akan mati, sama ada di negeri, kan, asal tempat saya ataupun mungkin di tempat saya merantau ni, kan. Jadi apabila Allah Ta'ala dah tetapkan, kan, saya ni mati di Negeri Sembilan, kan, jadi saya berulang alik lah ke Terengganu tiap-tiap minggu, kan, sampai Terengganu confirm tak mati, kan, sampai Terengganu confirm tak mati. Masuk je Sempadan, Kuantan, Kemamang, selamat datang ke Terengganu tu, yang pintu Robang besar tu, kan, saya boleh tepuk dedu, alhamdulillah aku tak akan mati, kan. Kalau saya tahu saya ni matinya di Negeri Sembilan, okay.
Kan? Katakanlah Tuhan dah beritahu, Ustaz Kamal, ajal engkau di Negeri Sembilan. Jadi saya ulang alik ke Terengganu. Masuk je Terengganu, alhamdulillah, hari ni confirm tak mati. Kan? Tapi saat nak balik besok, kena beringatlah. Masuk dia sempadan, kan? Apa jempol dia? Kan? Pahang nak masuk apa ni Negeri Sembilan tu, saya kena ingat situlah. Aku dah masuk Negeri Sembilan ni. Kan? Tempatnya di mana wallahu alam. Yang Tuhan beritahu Negeri Sembilan. Kan? Jadi jauh macam mana pun kita akan pergi sebab tu. Kan? Dan tempat yang kita mati tu sebenarnya tanah di situlah tempat punca kejadian kita dulu. Kan? Jadi kalaulah saya ni ketika dicipta oleh Allah Ta'ala dulu, Allah mencipta saya ni daripada tanah Terengganu, saya tak akan mati di Negeri Sembilan. Kan? Macam-macam alasan keluarga sebelah Terengganu beri dan tanya, kan? Kau tak nak balik ke? Kan? Saya kata tak nak balik dah kak, dah seronok dah duduk sini. Kan? Kawan-kawan sini baik-baik, kan? Hujung minggu ada orang datang hantar cempedak, kan? Contohlah, kan? Memang tak nak balik dah kak, kata. Kan? Kalau saya balik Terengganu, kata saya takkan jumpa kawan-kawan yang hebat-hebat, yang baik-baik macam ni. Kan? Kan? Allah dah tetapkan saya mati di Terengganu ni. Mati saya tak nak balik. Kan? Sampai saat ketika ajal saya dah hampir nanti, Tuhan akan cetuskan satu sebab. Kan? Rasa macam nak balik Terengganu dah sekejap. Kan? Mungkin nak jumpa adik-beradik, kan? Nak pergi shopping kopuk lekor, kan? Anak-anak ajak abah, lama tak balik Terengganu, kan? Okay. Saya pun okeylah, esok kita balik, kan? Sampai je Terengganu meninggal. Kan? Sebab apa? Sebab tanah penciptaan saya Allah Ta'ala ambil di tanah negeri Terengganu. Kan? Sebab tu saya, tuan-tuan, satu amalan pelik jugalah sampai ke hari ni orang rumah saya, kan? Dia dah tahu dah. Saya kalau balik ke Terengganu, masuk saja, langkah saja sempadan Pahang Terengganu tu, Kuantan tu, masuk je pintu Gorobang, selamat datang ke Terengganu, saya akan berhenti kereta. Dan selepas saja pintu Gorobang, selamat datang Terengganu tu, saya akan berhenti, keluar sekejap, buka kasut, saya pijak tanah negeri Terengganu, tenyeh dengan tapak kaki. Alhamdulillah, inilah tanah tumpah darah aku ni. Kan? Kat mana aku mati besok, wallahu alam. Kan? Lahir memang sah-sah lah Terengganu, tapi mati belum tentu. Kan? Jadi kita serah pada Allah Ta'ala. Kan? Nasib aku, ya Allah, ajal maut aku ni tak kisahlah negeri mana pun. Kan? Ada seorang, kan, hamba Allah yang hebat, lahirnya di Malaysia, matinya di Amerika. Kan? Maksudnya apa? Ketika dia diciptakan oleh Allah, malaikat ambil tanah dia tu di mana? Benua Amerika. Kan? Allahu Akbar. Kan? Zul tahu tak tanah mana Zul diciptakan? Tak mungkin tanah Mekah. Kan? Kita tak tahu. Kan? Mak saya alhamdulillah, kan, dah mati di Mekah. Memang sah-sah lah. Ketika dia diciptakan dulu, malaikat ambil tanah daripada bumi Mekah. Kan? Baik. Jadi situ, punca kejadian kita ni daripada tanah. Kan? Maka di situlah kita akan dikembalikan semula. Allah akan mencipta satu sebab untuk kita nak pergi, kan, ke tempat tersebut. Abu Isa mengatakan bahawa hadis tersebut bersifat gharib. Abu Izzah mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ajal seseorang serta tempat dia, kan, bila dia mati, tempatnya di mana dia mati, kan, Allah dah tetapkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hamba itu datang ke tempat tersebut kerana suatu hajat ataupun suatu keperluan. Kan? Macam tadilah, kan?
Rasa macam nak balik Terengganu je. Rupanya balik nak mati. Kan? Dan tuan sekarang ni ada tak hajat? Minggu depan rasa nak balik kampung je. Jaga-jaga tu. Kan? Jaga-jaga. Kan? Start dah pesan ni. Kan? Bila ada hajat rasa macam nak balik. Dan tarikan nak balik ke kampung tu kuat. Tak seperti mana sebelum-sebelum ni. Sebelum ni raya pun macam 50-50 je. Nak balik tak nak. Kan? Tiba-tiba minggu ni rasa macam nak balik sangat-sangat. Jaga-jaga dia tu. Kan? Kalau hidup lagi, alhamdulillah. Kan? Tapi kalau sampai sana tiba-tiba meninggal, jangan pula kata masin betul mulut ustaz tu, celaka tu. Kan? Kan? Kita tak tahu tuan-tuan kan. Ajal gitu bila kan, dan di mana kan, kita tak tahu. Tapi Allah Ta'ala dah tetap dah. Dan dalam hadis yang sahih, dan Nabi dah beritahu kan, apabila umur kita dalam kandungan ibu berusia 4 bulan, kan, maka Allah akan mengutuskan satu malaikat untuk membuat rekod baru, kan? Buka rekod. Malaikat akan tanya, ya Allah, hamba-Mu ni yang dalam kandungan ni, kan, yang akan dimasukkan roh ni tak lama lagi ni, bagaimana nasib dia bila dia hidup nanti? Celaka ke ataupun bahagia? Allah dah awal-awal Allah Ta'ala dah beritahu. Tuliskan, kata Allah, hamba-Ku ini orangnya bahagia. Malaikat tanya lagi, ya Allah, hamba Engkau yang Engkau nak jadikan dia manusia lepas ni, tak lama lagi ni, kan, mati dia kat mana? Bila dia mati? Rupanya dah tercatat ada dah. Kan? Sebelum lahir lagi, tarikh mati tu dah ada. Kan? Kan? Dan tiada siapa yang tahu, kan, bila kita akan mati. Baik. Jadi tempat yang kita nak mati tu, Allah Ta'ala akan jadikan kita ni keinginan nak pergi ke tempat tersebut. Kan? Supaya tepat, kan, dengan apa yang telah tercatat di dalam kitab Allah Ta'ala tadi. Kan? Malaikat juga bertanya, sambungan hadis tadi tu, yang kan, kandungan dalam perut ibu tadi tu, malaikat juga akan tanya di mana dia mati. Kan? Banyak mana rezeki dia selama dia hidup di dunia. Kan? Berapa tan makanan dia makan. Dan daripada umur 1 hari sehinggalah 65 tahun tu. Semua dah tercatat belaka dah. Kan? Jadi bila saat nak mati je, kan, Allah Ta'ala akan jadikan segala-galanya menepati apa yang telah ditulis. Kan? Bila malaikat dah tulis matinya di Negeri Sembilan, kan, dia duduk lama mana pun di Terengganu, kan, aksiden berpuluh-puluh kali pun tak mati. Kan? 10 kali aksiden. Kan? Minggu ni lori langgar, minggu depan bah langgar. Kan? Minggu depan tu, kan, kereta pula langgar. Kan? Tetap tak mati. Sebab apa? Sebab Tuhan dah tulis mati dia di Negeri Sembilan. Balik Negeri Sembilan, kena langgar oleh basikal, terus mati. Jangan main tuan-tuan. Kan? At-Tirmizi, Al-Hakim, Abu Abdullah meriwayatkan dalam kitab Nawadir Usul dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat rondaan beberapa sudut kota Madinah. Ketika baginda sampai di tanah perkuburan, baginda melihat sebuah lubang yang sedang digali. Lalu baginda berhenti di sana dan bertanya, untuk siapa lubang kubur ini dibuat? Orang yang menggali lubang tu menjawab, lubang kubur ini dibuat untuk seorang pemuda yang mati, yang dia tu berasal dari Habsyah, benua Afrika. Mati di Mekah, mati di Madinah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah membawanya dari daerahnya, dari negerinya, untuk semata-mata dikebumikan di Madinah ni. Sebab apa? Sebab di bumi Madinah inilah, tanah Madinah inilah tempat dia berasal. Tempat dia dicipta tu, Tuhan ambil tanah daripada Madinah. Diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud, dia mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ajal seorang hamba dan tempat di mana dia akan meninggal dunia,
maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan hamba itu datang ke tempat tersebut kerana sesuatu hajat atau keperluan. Dan pada hari kiamat, bumi tempat dia dikebumikan akan berkata, ya Allah, ini adalah amanahmu yang engkau amanahkan kepadaku dahulu. Jadi bila kita mati dan kemudian dibangkitkan balik di hari akhirat besok, bumi ni, tanah kubur kita itu akan bercakap, ya Allah, inilah hamba-Mu yang dikebumikan dalam perut aku, sebagai amanah yang engkau berikan pada aku dulu, supaya aku simpan mayat dia ni dalam perut aku. Ada satu cerita zaman Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Tuan-tuan, saya rasa biasa dengar cerita ni. Dan seorang menteri, seorang menteri kanan, Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Satu hari dia pergi datang, lelaki ni, menteri ni, dia datang bertemu dengan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Kan kata, wahai Nabi Sulaiman, dia kata, boleh tak kalau tuan pindahkan saya dari tempat ni ke tempat lain? Saya tak nak duduk sini. Kan? Saya tak nak duduk, tak nak jadi menteri dalam daerah ni. Nabi Sulaiman tanya, kau nak pindah, nak berkhidmat di mana? Hantarkan aku ke bumi India. Nabi Sulaiman tanah harap ni, hantar ke bumi India. Sebab apa? Nabi Sulaiman tanya. Dia kata, sejak 2-3 hari ni aku rasa diri aku diperhatikan oleh seseorang. Ada orang ikut aku, dia kata. Dan aku takut pada orang tersebut. Jadi aku minta jasa baik tuan supaya pindahkan aku ke negeri India. Jauh. Dia nak jauh daripada lelaki tadi, hak yang duk ikut dia tu. Nabi Sulaiman kata, boleh, tak ada masalah. Nabi Sulaiman pun minta bantuan daripada angin, perintahkan angin bawa dia ni pergi ke negara India. Sampai saja jejak saja tanah negara India tu, tengok-tengok lelaki yang ikut dia ni ada pula kat situ. Lagi terkejut dia. Akhirnya dia pun tanyalah. Tak ada nak lari dah. Pergi sana orang ikut, pergi sini pun orang tu ikut. Akhirnya dia sendiri tanya. Dia kata, engkau ni siapa? Yang duk ikut aku ni, ke mana aku pergi, ada je engkau ni. Engkau ni siapa sebenarnya? Lelaki tadi pun jawab, aku adalah malaikat maut. Aku adalah malaikat maut. Tuan-tuan, kalau ada orang memperkenalkan diri terang-terang macam tu, tuan-tuan macam mana? Kau siapa? Malaikat maut. Agak-agak macam mana? Mesti dia tergelak kan? Malaikat maut. Tu sebab dia tak tunjukkan rupa dia yang sebenar. Jadi lelaki tadi, dia beritahulah, aku adalah malaikat maut. Yang kau duk ikut aku ke hulu ke hilir ni, kenapa? Malaikat maut kata apa? Allah memerintahkan aku supaya ambil nyawa engkau. Tapi dalam kitab yang ada kat tangan aku ni, yang tertulis segala detail tentang engkau ni, mati engkau di India. Saat engkau hampir mati, engkau berada di tanah harap tu. Kat apa kerajaan Nabi Sulaiman tu. Jadi aku confuse, kata malaikat maut. Tempoh masa dah dekat. Katakanlah lebih kurang sejam lagi. Tapi engkau sekarang berada di benua lain. Tapi aku tetaplah, dia kata, aku yakin apa yang Tuhan yang tulis ni memang betul lah. Takkan aku nak mempertikaikan apa yang Tuhan tulis. Cuma aku confused, dia kata. Tapi bila aku tengok engkau berbisik dengan Nabi Sulaiman untuk hantar engkau ke India, malaikat kata, sah, betul. Jadi kena dengan time dia dan tempat dia, maka kata malaikat maut, di sinilah ajal engkau. Dah tepat dah, masa pun dah kena, tempat mati pun dah kena, maka matilah lelaki tersebut.
dan dicabut nyawanya oleh malaikat. Kan? Baik. Kemudian kita tengok tajuk yang seterusnya, segera membayar hutang dan melaksanakan wasiat orang lain. Kan? Jadi sebelum nak mati ni, kan? Sebelum nak mati, kan, ada beberapa kewajipan yang kan patut kita laksanakan. Antaranya ialah menyelesaikan kan segala hutang dan juga wasiat-wasiat orang lain. Para ulama mengatakan bahawa pelajaran yang terkandung dalam bab ini adalah peringatan kepada para hamba kita semua ni agar sentiasa waspada dan menyediakan diri bersiap-siap untuk menghadapi mati dengan sentiasa patuh pada segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala, mengelakkan diri daripada berbuat zalim, melunaskan segala hutang dan meninggalkan wasiat ketika masih hidup. Kan? Kewajipan kita sebenarnya jangan tunggu nak mati. Kewajipan ni sebenarnya bukan saat nak mati baru buat. Kan? Macam contohnya bayar hutang. Kan? Adakah patut kita tunggu nak mati baru nak bayar hutang? Kan? Begitu juga dengan berwasiat. Berwasiat ni tak semestinya sakit nak mati baru nak tinggalkan wasiat. Dan sedangkan waktu hidup, waktu sihat pun kita disuruh supaya berwasiat. Kan? Cuma kita ni tak ambil berat benda tu. Dan saat nak mati barulah fikir nak tulis wasiat, barulah fikir nak bayar hutang. Kan? Sedangkan masa sihat, kan, masa kaya duit banyak dulu, kenapa? Kan dia tak nak selesaikan semua tadi tu. Kan? Apatah lagi saat dia tu hampir nak mati, maka bertambahlah lagi wajib dia untuk menyelesaikan segala-galanya. Kan? Sebab kita ni nak pergi menghadap Allah. Kita nak menghadap Allah dengan hati yang suci. Kan? Jadi bila kita menghadap Allah dalam keadaan kita ni masih lagi terikat, kan, dengan hutang-hutang dengan manusia sekeliling, agak-agak macam mana kita nak datang menghadap Allah. Ya. Biarlah satu hari nanti saat kita mati, kita menghadap Allah, kita tak ada apa-apa lagi dah kaitan dengan manusia. Tidak ada manusia yang nak claim, yang nak tuntut apa-apa daripada kita. Ya. Supaya ruh kita tu terbang menghadap Allah, dan dalam keadaan dan kita rasa seronok sangat-sangat. Ya. Bayangkan tuan-tuan, kita mati meninggalkan hutang. Ya. Kita nak menghadap Allah, kita berpaling ke belakang, kita melihat jasad kita yang ditinggalkan tu, dan jasad yang terbaring kaku, dan yang penuh dengan hutang-hutang dan keliling pinggang. Ya. Kita menyusahkan orang lain, waris-waris kita yang kita tinggalkan. Ya. Jadi bila kita mati, mereka lah yang akan tolong selesaikan hutang-hutang tu. Ya. Ni yang kata Apik dalam filem Madu 3, hayya, hidup pun susah, mati pun susah. Ya. Hidup berhutang, menyusahkan orang. Ya. Alung tiap-tiap bulan datang rumah. Ya. Nak simbah rumah dengan cap merah. Ya. Sebab tak bayar hutang. Bayangkan bila tiba-tiba ayah yang berhutang tu mati. Ya. Alung tu datang, ambil habis kereta, motor, rumah. Ya. Sebab apa? Nak selesaikan hutang tu. Anak-anak, isteri merempat, tak ada tempat untuk, kan, dia nak menginap. Kan? Jadi kita mati meninggalkan keluarga kita dalam keadaan, kan, susah macam tu. Kan? Sebab tu Nabi SAW sangat tidak suka kita ni berhutang. Kan? Tapi walaupun, kan, Nabi dah berkali-kali pesan jangan berhutang, kan? Berhutang semacam juga pun. Kan? Saya tak kata tuan-tuan, saya kata diri saya sendiri. Kan? Kan? Berhutang kalau mampu bayar, silakan. Tapi kalau rasa-rasa tak mampu bayar, lebih baik jangan berhutang. Kan? Tuan-tuan berhutang sebab apa? Sebab tuan-tuan yakin tuan-tuan boleh bayar. Kan? Kalau tuan-tuan tak yakin tuan-tuan boleh bayar, tuan-tuan berhutang tak? Saya berhutang juga, Ustaz. Tu memang cari celaka lah tu. Ya. Orang yang nak berhutang ni ialah orang yang mampu dan yakin dia boleh bayar.
Kalau kita ni awal-awal lagi kita dah tahu dah, aku ni kalau aku berhutang dengan Zul 10,000 sampai ke mampus aku tak akan dapat bayar duit ni. Jangan berhutang. Ya? Sebab dia akan menyusahkan kita dan juga waris yang akan ditinggalkan nanti. Nabi kata sebaik-baik kamu ialah apabila kamu mati tinggalkan sedikit harta untuk orang-orang yang ditinggalkan. Jangan biarkan kamu mati, Nabi kata jangan biarkan kamu mati dengan meninggalkan orang-orang yang hidup tu dalam keadaan susah. Ya? Sebab mereka akan melaknat kita besok. Kelakar betul lah abah aku ni. Ya? Macam saya pernah cerita lah. Ya? Seorang sahabat yang penjaga kubur. Ya? Dia memang kerja dia memang ada siap pejabat dia lah, rumah dia dalam kawasan kubur tu. Sebab kerja dia jaga kubur, bersihkan kubur. Satu hari dia melihat ada seorang anak muda datang ke kubur, lalu kencing atas kubur tu. Terkejutlah penjaga kubur ni. Dia marah. Kau ni memang kurang hajar dia tu. Ya. Kencing terang atas kubur. Bukan tepi kubur, atas kubur betul. Apa jawab budak tu? Dia kata, "Cik, jangan marah saya, cik. Kubur yang saya kencing ni bukan kubur orang lain. Ni kubur bapak saya." Asal kau marah? Nah, macam tu sekali. Pakcik, orang dalam tanah ni masa dia hidup dulu berjudi, berhutang sana sini, sampaikan habis harta benda, kan? Dirampas oleh orang. Sampai mak saya, adik-beradik semua hidup merempat, tak ada rumah, menumpang. Ya. Masa hidup tu dia dah menyusahkan kami sebab judi dia tu. Kemudian bila dia mati, dia tak ada apa-apa, ditinggalkan untuk kami. Maka kami berterusan hidup dalam keadaan merempat. Ya. Jadi tolong pakcik jangan marah saya, kan? Bila saya datang kencing atas kubur ni. Ni lelaki sial dia kata. Tuan nak ke? Kalau kita satu hari kita mati, anak kita datang, bukan mari nak baca Yasin, mari kencing atas kubur kita. Sebab apa? Kerana kemarahan yang amat sangat atas perbuatan kita tadi. Kan? Jangan sampai jadi macam tu tuan-tuan. Kan? Wal iyazubillah min zalik. Dan biarlah kita tinggalkan ahli keluarga kita yang kita mati tidak menyusahkan mereka. Ya. Tapi ada juga kes bila mati meninggalkan harta yang banyak pun menyusahkan juga. Ya. Dia duk bergaduh pula adik-beradik. Ya. Duk bergaduh pula, bermasam muka. Asal abang dapat banyak, saya dapat sikit. Ya. Ayah baru 2 hari duduk dalam kubur. Anak kat atas tu dah berebut harta dah. Ya. Kereta ni saya nak. Abang yang sulung kata, mana boleh, X70 abang punya. Ya. Kalau macam tu, dan ambil arus lah. Arus tak apa orang ambil. Ya. Yang kakak ni pula kata, jangan, arus tu kakak punya dah tu. Ya. Akhirnya bergaduh, putus silaturahim. Ya. Tak bertegur siapa antara adik-beradik. Ayah tadi ingatkan bila mati meninggalkan harta banyak, anak-anak senang lah. Rupanya tak senang juga tuan-tuan. Ya. Serba salah kita ni. Ya. Sebab tu sebaik-baik harta yang ditinggalkan ialah anak yang soleh. Ya. Sebab anak yang soleh, harta sikit ke harta banyak ke, mereka tetap menjaga hubungan kita ni, hubungan dia tu dengan kita. Melunaskan hutang dan meninggalkan wasiat ketika masih hidup, terutamanya ketika akan melakukan perjalanan. Nak bermusafir contohnya, nak berjalan jauh. Okay. Kalau boleh, bayar dulu segala hutang. Orang-orang yang nak pergi Mekah, sama ada nak buat haji, nak buat umrah, selesaikanlah dulu hutang-hutang tu. Ini tak hutang keliling pinggan, jiran-jiran semua berhutang, tapi dia ni 3 bulan sekali pergi umrah. Agak-agak sakit hati tak jiran-jiran?
saya berhutang dengan tuan-tuan, tiap-tiap orang saya berhutang 10,000, yang ni 10,000, kan? Tuan-tuan minta, saya buat liat je, kan? Tiba-tiba dapat tahu, ustaz nak pergi umrah pula dah. Sakit hati tak? Kan? Tuan-tuan akan kata, celaka betul, hutang liat nak bayar, tapi pergi umrah tiap, kan? 3 bulan sekali. Haji tiap-tiap tahun. Sakit hati tuan-tuan orang yang berhutang dengan kita tu, kan? Jadi sebab tu selesaikan hutang-hutang tu dulu, kan? Dan kalau macam tu ustaz, tak dapat lah dan nak pergi haji tahun ni, kan? Haji hukum dia wajib apabila ada kemampuan, kan? Sekarang ni kita tak ada kemampuan, sebab duit yang ada kita nak selesaikan hutang, kan? Habis itu tak haji dah saya ustaz, kan? Tak cukup dah rukun Islam, kan? Tak apa, tak berdosa tak pergi haji, kan? Tapi tak bayar hutang, dosa, kan? Jangan tuan-tuan, kan? Baik, kerana kita tidak tahu tempat kita akan meninggal dunia, kan? Jalan jauh pergi situ sini, kan? Selesaikan hutang tu dulu. Sebab apa? Kan? Sebab kita tak tahu sama ada kita boleh balik semula, kan, ke kampung halaman kita, ataupun mungkin kita, kan, meninggal semasa dalam perjalanan. Ada satu riwayat yang diambil daripada kisah terdahulu, kan, bahawa seorang pemuda yang berhampiran dengan Nabi Sulaiman yang saya cerita tadi lah, kan, yang mati di negara India tadi tu, kan, tu cerita yang jelas menunjukkan bahawa, kan, kita ni, kan, tak tahu kita ni mati bila dan di mana, kan? Lebih-lebih lagi apabila kita nak bermusafir jauh, nak meninggalkan, kan, untuk satu tempoh yang lama, kan? Baik.